Nas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan malam nisfu Syaban tersebut. Jadi daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah berkata, pada satu malam aku tidak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa malam tu sepatutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam bersama Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba dia tengok Nabi dah keluar. Fakharajtu, maka aku keluar, maka tiba-tiba aku menjumpai Rasulullah SAW berada di Baqi', maksudnya kubur sahabat-sahabat baginda kan, kubur. Rafi'an ra'sahu ila sama', Nabi mengangkat kepalanya memandang ke langit. Lepas tu Nabi berkata kepada Aisyah, "Akunti takhafin, adakah kamu takut aku tadi pergi ke tempat lain?" Maka Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, aku takut kamu pergi ke rumah-rumah yang lain." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'id dunya fayaghfiru li akthara min adadi sya'ri ghanami kalbin." Jadi ini hadis terjemahannya. Maksud Nabi apabila dia keluar pada malam nisfu Syaban, dia memandang ke langit. Sebab dalam riwayat-riwayat yang lain, maksudnya memandang ke langit itu sebab pintu langit dibuka dan pintu-pintu syurga semua dibuka pada malam Lailatul Nisfi min Syaban. Jadi apabila Nabi keluar Sayyidina Aisyah cari, dan apabila Sayyidina Aisyah dah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala turun pada malam nisfu Syaban ke langit yang paling rendah. Turun tu dengan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala dah turun, fayaghfiru, Allah Taala mengampunkan kepada manusia yang berada di bumi ni bilangan yang lebih banyak daripada bilangan bulu-bulu kambing yang dimiliki oleh satu qabilah yang dinamakan qabilah Kalb. Maksud qabilah Kalb ni di zaman Nabi tadi adalah qabilah yang amat banyak memelihara kambing. Jadi sebanyak mana bulu kambing yang ada di dunia, maka sebanyak itulah Allah Ta'ala memberikan pengampunan. Dan kita kena maklum, pengampunan tadi merangkumi manusia dan jin. Jadi ini hadis secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu Allah Subhanahu Wa Taala turun pada malam Lailatan Nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Dan hadis tersebut ialah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan juga oleh Imam Nasai. Jadi apabila kita dah mendengar hadis tersebut, maka kita kena meletakkan di dalam diri kita, malam yang kita berada sekarang ni ialah malam yang agung. Kan, maksudnya malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu akidah yang pertama sekali kita kena letak. Kan, maksudnya kalau kita sendiri tak ada akidah tersebut, kita anggap malam ni malam biasa, nak tidurlah kan, ataupun nak buat apa buatlah. Jadi itu kerugian pada diri kita yang tak dapat kita elakkan. Sebab innamal amal, sesuatu amalan yang akan kita buat pada malam ni, dia bergantung kepada niat kita dulu. Kalau kita ada niat memuliakan malam nisfu Syaban, mengagungkan, maksudnya Allah Ta'ala turun memandang kepada kita, takkan nak pandang kita tengah buat benda tak faedah kan. Jadi Allah Ta'ala nak mengampunkan. Jadi sekiranya kita tak ada sekurang-kurangnya beramal walaupun sedikit, maka macam mana kita nak dikurniakan dengan pengampunan tersebut. Jadi apabila hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka dia dihukumkan hadis sahih. Maka moga-moga wujudlah akidah kan? Akidah yang bulat, yang putus di dalam diri kita, bahawa malam nisfu Syaban ialah malam yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malam yang Sayyidina Aisyah, dia tanya Nabi, "Wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu berdiri sampai beribadat sampai bengkak-bengkak kaki ni?" Maka malam yang Nabi berdiri kan sehingga kakinya bengkak tadi, itulah malam yang disahkan sebagai malam nisfu Syaban. Maksud Nabi tadi dalam hadis ini dikatakan Nabi kekal qa'iman wa qa'idan. Nabi kekal berdiri semayang, duduk, berdiri duduk hatta asbaha, sehinggalah Nabi tadi berpagi. Dalam keadaan Nabi SAW tadi telah bengkak kaki-kakinya. Kemudian Sayyidina Aisyah bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, kenapa beribadat sampai kuat sangat ni?" Maka Nabi berkata, "Wahai Aisyah,
Dia kata afala akun abdan syakura, maka mengapakah tidak aku tadi menjadi hamba yang bersyukur. Ini semua kita dah maklum. Kemudian Nabi kata kepada Aisyah, hal tadri nama hadhihi lailah, kamu tahu tak malam ni malam apa? Maka pada malam tersebutlah yang Nabi bagi tahu, inilah malam nisfu Syaban, yang ditulis pada malam tersebut orang yang akan dilahirkan, kan, orang yang akan mati, dan ditulis pada malam tersebut rezeki-rezeki mereka, dan diangkat amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan mereka. Nabi SAW bersabda, man qara'a surata qul huwallahu ahad. Ini Nabi kata, man qara'a surata qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi salatin aw fi ghairiha kutibat lahu bara'atun minan nar, rawahu at-Tabarani wa ad-Dailami. Maksudnya, kadang-kadang kita tanya apa ustaz saya nak buat ni, baca Quran 2-3 surat kan kita dah jemu kan, ataupun baca surat. Kalau baca Quran, kalau kita boleh baca Quran, mungkin kita seronok baca Quran. Tapi ada seorang baca Quran dia susah nak baca, bacaan tak betul, belum mahir membaca Quran, jadi dia akan rasa berat kalau kita nak suruh dia baca Quran daripada sekarang sampai kepada pagi besok. Jadi kita rasa amat berat. Jadi yang Nabi ajarkan kepada kita, terutamanya pada malam ni, sebab malam ni juga diistilahkan malam nisfu Syaban ni diistilahkan sebagai Lailatul Bara'ah. Salah satu nama yang digelar pada malam nisfu Syaban ialah malam Al-Bara'ah. Bara'ah tu maknanya pelepasan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon juga sekiranya kita beramal pada malam nisfu Syaban, Allah Taala akan menulis Al-Bara'ah tadi. Bara'ah tu juga bermaksud pelepasan daripada sifat munafik. Jadi Bara'ah tadi merujuk kepada pelepasan, keselamatan daripada sifat-sifat jahat, terutamanya sifat munafik tadi. Dan kedua, dia merujuk apabila dah terselamat daripada sifat munafik, itulah maknanya terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita dah duduk di dalam malam nisfu Syaban ni, cubalah buat sesuatu benda. Kan, maksudnya kita buatlah sesuatu perkara, moga-moga dikurniakan kepada kita Al-Bara'ah tersebut, dikurniakan kepada kita pelepasan daripada api neraka. Jadi kita cuba buat satu amalan ni saja. Maksudnya amalan lain tu terlampau banyak kan, macam-macam amalan kita boleh buat. Cuma pada khusus malam nisfu Syaban ni, kan, maksudnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, kan, surah Al-Ikhlas ni maksudnya kita tak tergambar lah ada orang yang tak hafal kan, maksudnya dia surah yang amat pendek kan, moga-moga kita boleh menghafalnya. Kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya Nabi kata sama ada kamu baca 100 kali, 100 kali sama ada di dalam sembahyang. Maksud kalau kita larat, kita sembahyang lah satu rakaat kan, rakaat pertama kita baca 5 kali pun boleh kan, ataupun rakaat kedua kita baca 10, rakaat pertama kita baca 10 kali pun boleh, betul, rakaat kedua kita baca 10, jadi dah jadi 20. Maksudnya 2 rakaat dah ada 20 kali. Kalau kita boleh sembahyang 10 rakaat, 10 rakaat maksudnya 5 salam, jadi kita dah dapat membaca sekurang-kurangnya Al-Ikhlas tadi 100 kali sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Tapi sekiranya kita tak larat, maksudnya kita penat nak sembahyang, nak berdiri, ataupun kita ada masalah lain, maka Nabi kata baca sajalah surah Al-Ikhlas tersebut 100 kali kan. Jadi sekiranya kita baca surah Ikhlas tersebut 100 kali, apakah kelebihan yang Allah Ta'ala akan bagikan? Kutibat lahu bara'atun minan nar, Allah Ta'ala akan menulis sebagainya pelepasan daripada api neraka. Jadi bara'atun minan nar tu, itulah munasabah pada malam nisfu Syaban. Maksudnya nisfu Syaban ni kita akan ditulis kan, amalan kita, kematian kita, apa segala tu, dan semua yang ditulis tadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan bara'atun minan nar, keselamatan daripada api neraka. Cuma itulah satu usaha yang kita nak buat, iaitu kita bacalah surah Al-Ikhlas tadi 100 kali kan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita baca dalam semayang atau kita pegang saya tasbih tu, kita baca qul huwallahu ahad sampai habis 100 kali, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keselamatan daripada api neraka. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia berkata, wa ana astahibbu kullama hukiyat fi hadhihi al-layali min ghairi an yakuna fardan. Maksudnya diriwayatkan pelbagai amalan kan, pelbagai bentuk amalan yang diriwayatkan pada nak menghidupkan malam-malam yang agung ni. Jadi Imam Syafi'i kata, aku amat menyukai semua amalan yang diriwayatkan pada malam nisfu Syaban. Apa saja, nak baca Yasin ke, nak istighfar ke, nak baca Quran ke, nak berdoa ke, semua tu ana astahibu. Maksud Imam Syafi'i menghukumkan perkara tersebut sunat. Cuma dia kata min ghairi an yakuna fardan, tanpa kita beriktikad benda tersebut sebagai kefarduan. Tadi maksudnya kita fardu, kita dah maklum, kita ada rukun Islam yang 5 kan, kita ada solat fardu yang 5. Tapi semua ibadat-ibadat yang lain ni kita buat atas dasar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.